Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So, how are you today? Excellent, that's right. Alhamdulillah. So, malam ni kita dapat bersama untuk sesi orang kata talk with mentor ataupun sesi orang kata sembang santai kita getting on what we have to do, apa yang kita kena buat, apa persediaan kita untuk tahun baru ni. Kerana apa? Macam mana saya bagi tahu
tugas kita sebagai safety practitioner, sama anda SHO, anda Triple S, anda OYK, ataupun maybe anda safety coordinator pun, ataupun mana-mana tugas yang lain. Tugas kita ni amat mencabar. Tugas kita ni amat, orang kata, penting sebenarnya. Cuma kadang-kadang kita mempunyai cabaran yang berbeza. Cabaran yang berbagai, yang kadang menguji kesabaran kita, kadang menguji juga orang kata kita punya psikologi dan kekuatan minda, dan kadang-kadang dia menguji juga bagaimana kita mengatasi keadaan tersebut. Kenapa? Why safety practitioner atau tugas sebagai safety practitioner ni berbeza dengan tugas-tugas yang lain? Kenapa? Tugas yang pertama sekali, kita ada 3 perbezaan utama. Okay, saya nak share tu, kita sembang-sembang dulu before kita go much more detail on bagaimana kita nak reprogram diri kita supaya lebih baik, dan juga kita nak reprogram diri kita supaya kita lebih kuat dalam menghadapi hari-hari yang berdatang dalam safety ni. Hujung minggu ni kita ringan-ringan aja. Kenapa? Saya yakin satu perkara, dalam hidup ni kita kena continue untuk belajar, dan selain daripada kita belajar, kita juga mengajar dan kita juga menambah nilai pada orang lain. Ingat, sebaik-baik manusia adalah orang yang boleh menambah nilai pada orang lain. Tak kira apa pun, kita akan sentiasa menambah nilai. Itu perkara yang kita selalu kena tanamkan dalam diri, dan selalu kita kena fikirkan supaya apa pun yang berlaku, kita akan sentiasa bersedia secara mental, fizikal dan emosi untuk menghadapi keadaan tersebut. Okay? Okay, good. Siapa yang ada bersama dengan kita ni, bagi salam. Assalamualaikum, apa khabar? Ahmad Noor, apa khabar Ahmad Noor? Kita ada juga Anis, apa khabar Anis? Dan kita ada yang lain-lain, Alhamdulillah. Siapa yang dah ada kat situ, tolong bagi salam. Assalamualaikum. Dan salam sejahtera. Malam ni kita akan recharge sedikit tentang apa yang kita kena buat untuk reprogramming. Okay, ingat semalam saya dah share daripada 5 step yang kita pelajari tentang apa dan bagaimana nak membuat diri kita control dan sentiasa excellent. Kita ada perkara yang kita kena ketahui. Ingat semalam yang saya share? Ingat tak semalam? Yes. Semalam apa dia? Kita dah share the quote semalam. Apa dia? Programming create belief. Belief create attitude. Attitude create feeling. Feeling determine action. Dan action create result. Betul? So now, yang paling penting adalah dalam safety dan sebagai safety practitioner, bagaimana kita nak program. Bagaimana kita nak reprogram ourselves dan kita nak reprogram orang lain. Kerana apa? Benda ni penting. Dan kerana dalam tindakan yang dilakukan oleh majikan atau pekerja, ia disebabkan oleh orang itu ada belief masing-masing dan ada attitude dan feeling terhadap perkara tersebut, dan perkara tersebut menghasilkan tindakan dan akhirnya menghasilkan result. So that's why sekiranya kita menghadapi majikan yang tak support safety, okay, so kita kena lihat kenapa. So memang kadang-kadang kita faham ianya disebabkan oleh maybe kewangan, disebabkan oleh sumber resources, mungkin disebabkan oleh masa, dan saya tak salahkan juga maybe disebabkan oleh attitude mereka juga. Kerana apa? Kadang-kadang mereka tidak nampak bahawa safety ni penting. Mereka tak nampak bahawa keselamatan dan kesihatan ni penting. So therefore, tugas kita adalah untuk programkan mereka. So that's why salah satu yang saya kongsi juga semalam adalah dalam safety ni kita kena ada program kita. Kita ada program tahunan kita. Kita ada program yearly program untuk safety. Dan yearly program tu adalah untuk programkan mereka supaya mereka faham apa yang mereka perlu tahu tentang safety dan apa yang mereka perlu buat untuk safety and health. Itu cabaran kita untuk kita programkan. So that's why malam ni saya nak ajar beberapa perkara bagaimana kita nak reprogram ourselves. That one also penting. Kerana apa? Bila kita boleh reprogram ourselves dan kita boleh reprogram mereka, indirectly kita akan membantu mereka untuk faham tentang safety, dan seterusnya kita dapat melihat perubahan safety and health awareness dalam organisation. Kenapa saya ada banyak keadaan di mana kadang-kadang SHO komplain tentang majikan tak support, majikan orang kata tak berikan perhatian dalam safety. Maybe majikan cut corners contohnya. Maybe majikan try to orang kata hide behind the bush contohnya. Ada yang juga kadang-kadang majikan yang buat magic, betul? So therefore kita kena faham bagaimana majikan boleh diprogramkan. Okay, so that's why malam ini saya nak share beberapa teknik bagaimana kita boleh programkan mereka. Itu penting. Kerana apa?
bila kita dapat programkan mereka dengan betul, kita akan dapat sedikit perubahan dan kita akan menuju ke arah perubahan yang lebih baik. Kenapa? Kalau kita tak membantu mereka untuk berubah, bagaimana mereka nak berubah? Betul? Kalau kita setakat komplain, kita setakat mengeluh, kita setakat memberi alasan, at the end of the day, perkara tersebut tidak akan berubah. Always remember that. Pertama yang kita kena bantu mereka, kita kena programkan mereka. Okay, good. Yang pertama, kita take note on this particular. Yang pertama, kita kena faham, balik bila kita nak reprogram sesuatu, pertama, kita kena pastikan kita merancang program tersebut dalam satu skala masa yang tertentu. Pertama kita rancang, betul? Apa dia? Kita nak buat program tu 3 bulan contohnya. Kita nak program tu 6 bulan ataupun setahun, terbulang. Bergantung kepada kepentingan that program. Paling kurang biasanya adalah dalam 3 bulan. Okay? Saya bagi contoh. Pertama sekali kita nak buat contohnya program ucap selamat. Kerana apa? Programnya simple. Tetapi kesan dia setiap orang akan start belajar untuk ucap selamat, selamat pagi, selamat petang, selamat malam, betul? So perkataan selamat tu is on their lips dan juga dia akan mula sebut. Dan bila mereka tahu selamat, dan kita akan terangkan apa yang mereka perlu buat untuk selamat. Pertama kita nak mereka ucapkan dulu. Itu penting. Okay, so that's why nombor 1, step yang pertama untuk kita programkan mereka, kita kena tetapkan kita punya time frame. Yang pertama time frame, penting. Sama ada kita nak buat 3 bulan ke 6 bulan. Kerana apa? Itu akan memberi kita tempoh masa untuk program mereka. Okey, pertama, time frame. Yang kedua, yang kita kena plan untuk program mereka, kita kena pilih apa niche yang kita nak buat. Apa perubahan yang kita nak buat. Apa perkara yang kita nak mereka berubah. Sama ada kita nak mereka ubah dari segi pemikiran, dari segi maybe tingkah laku, ataupun kemungkinan dari segi awareness dulu. Kerana apa? Macam saya selalu kongsi, manusia ada 6 tangga psikologi. Betul? So, kita kena tackle satu persatu. Kita kena bagi mereka tahu dan faham dan baru mereka boleh buat. So, that's why program yang pertama, contoh dia, pertama sekali apa dia? Kita boleh buat simple. Program ucap selamat. So, bila orang dah boleh ucap selamat, dan kita boleh sambung lagi, okay, untuk pastikan kita selamat, apa yang kita kena boleh buat? Dan kita kena pecah lagi, all that part. So, that's why in here, pertama sekali, kita kena clearkan time frame. Kedua, kita kena faham apa niche yang kita nak capai. Ingat, be, do, have. Betul? On that part. Okay. Yang ketiga, kita juga kena ada trigger. Apa dia? Dia panggil trigger. Trigger ni adalah sesuatu yang boleh mereka ingat bila mereka buat sesuatu. Okay, contoh dia. Contoh dia apa? Kalau kita nak program sihat ataupun kita program ucap selamat, kita minta dia angkat tangan. Betul? So, bila angkat tangan, selamat pagi. Nampak? Selamat pagi. Selamat pagi. So, bila kita angkat tangan, then ia menjadi trigger untuk orang ingat. So, penting untuk kita programming dan kita ada trigger. So, that's kita kena share. Kenapa? Bila kita program sesuatu, dan dia mesti ada dia punya anchoring dia panggil. That's why kalau tengok dalam saya punya, contohnya dalam gambar saya kadang-kadang saya buat macam ni. Ingat tak? Itu juga adalah dia panggil trigger. Angkat tangan juga trigger. Betul? Kita angkat tangan macam ni juga trigger. So that's why kita kena find a triggering point. Contohnya buat macam ni. Think. Itu juga trigger. So penting dalam programming kita identify trigger. Trigger adalah sesuatu, maybe perbuatan yang orang boleh ingat sampai bila-bila. Contohnya apa? Bila nampak, okay, tengok, tunjuk dan fikir. Betul? Tunjuk dan fikir. Boleh juga. So, that's trigger penting untuk kita programkan dia supaya mereka akan adopt dengan that particular situation. Kerana apa? Bila ada trigger yang kuat, then trigger itu akan membantu mereka untuk mengingat. Itu penting. Okay. So, yang keempat, selain daripada kita ada trigger, kita kena ada verbal stimulation, dia panggil. Apa dia? Verbal stimulation. Sesuatu yang dia sebut selalu. Okay, untuk kita programkan dia. Kerana apa? Orang ni kalau dia tak sebut, dia tidak akan tertulis di minda. So, kita kena faham. So, that's why kita kena suruh dia sebut. Contohnya, ucap selamat pagi. Apa dia? Selamat pagi. Ataupun kita ucap selamat pagi. Nampak tak? So, bila dia sebut selalu, then dia akan start orang kata right up on their mind. That's also one way of kita nak programming. Okay, itu penting. Dan yang kelima, yang penting dalam programming juga, yang selalu saya ajar, kita masukkan dalam declaration setiap pagi. Apa dia? Okay.
Saya selamat dan sihat. Saya, betul-betul. So, masukkan dalam kita punya, dia panggil apa? Kita punya declaration every day. Kita sebut setiap hari. So, indirectly, kita sebut selama 3 bulan dan perkara itu menjadi programming pada mereka. Dia panggil repetitiveness. Okay? So, that's why 5 perkara yang kena ada untuk kita reprogram. Nombor 1, kita kena ada time frame yang jelas. 3 bulan ke 6 bulan. Betul? Okay, betul? Kedua, kita ada main subject matters. Apa yang kita nak achieve? Yang ketiga, kita kena ada anchoring point. Apa yang kita nak anchor? Betul? Contohnya, kita nak anchor dengan angkat tangan. Contohnya, kita nak gunakan maybe 2 tangan, 2 jari. Betul? Whatever it is. Yang ketiga, kita boleh juga reprogram dengan wording dan kata-kata. Betul? Ataupun verbal. Itu kena ada. Dan last but not least, kita kena pastikan benda itu kita lakukan berulang-ulang dan kita masukkan dalam self-declaration yang biasa saya buat. Nampak? So, indirectly, perkara itu kita bila ulang sekurang-kurangnya selama 40 hari dan dia akan start sebati dan bila orang sebut dan sebut lagi dan kita start to program dia punya mind. Okay? So, itu penting. So, that's why in here, in life, we have to understand manusia ada potensi untuk diprogramkan semula. Manusia ada potensi untuk diperbetulkan persepsi dia. Manusia ada potensi untuk kita perbaiki cara pemikiran dia. Kerana bila kita betulkan pemikiran mereka, mereka akan bertindak dengan lebih baik. That's why saya beranggapan bahawa majikan yang negatif, majikan yang tak support, majikan yang maybe cut corners ataupun nak buat magic ataupun maybe nak jalan mudah, kerana mereka belum nampak kebenaran. Mereka belum nampak kepentingan dia. Dan mereka maybe belum kena pada diri mereka sendiri. Nampak? So, bila mereka dah kena pada diri, baru mereka sedar. Faham? Tapi sebelum itu, kita bertanggungjawab untuk berkongsi dan beritahu mereka. Dan ingat, macam mana saya beritahu, always bagi tahu kerana tugas kita adalah untuk menyampaikan. Dan kita buat yang terbaik dalam teritori, dalam area di mana kita boleh kawal. Okay? So that's what it is. Then, untuk sesi kita yang seterusnya, ada yang tanya Encik Fakrul, boleh tak share tentang kita punya tentang buku tu? Okay, so memang insyaAllah saya akan peruntukkan masa untuk kita bedah buku kita. Okay. So, bedah buku ingat. The 5 pillar. The 5 pillar of excellence. Siapa yang belum dapat lagi buku ni, tolong beritahu, tolong inform, tolong bagi nama. Nanti kita akan forward kepada anda buku ni. Ingat. Buku The 5 Pillar. Yang memang diberi percuma pada anda. So, that's why sesi kita akan datang, kita akan share bagaimana kita boleh bedah buku ni dan juga apa kandungan-kandungan dalam 5 pillar ni yang anda kena tahu. Okay, so that's why. Okay, siapa yang ada kat sini? Okay, Waalaikumsalam, Anis, salam. Okay, Ahmad Noor, apa khabar Ahmad Noor? Okay, Waalaikumsalam. Okay, bagus. Oh, iya ke? Ahmad Noor, sihat, banjir Pahang. Yelah, dengar cerita kan. So, takziah juga kawan-kawan kita yang dalam keadaan banjir sekarang ni. That's why, ingat, dalam apa pun keadaan, kita kena banyak bersabar. Kita memang akan diduga. Faham tak? So, that's why in here, apa pun keadaan, always remember, apa pun dugaan yang paling hebat pun, always remember, akan ada yang menyayangi kita. Ada yang akan ada membantu kita insyaAllah. Dan yang paling penting adalah, kita kena sabar dan hadapinya dengan lebih baik. Dan lebih kuat insyaAllah. Betul? Dan takziah juga pada kawan-kawan kita yang dekat Pahang. Okay, be careful, jaga keselamatan diri, jaga kesihatan diri dan juga tolong sampaikan pada keluarga anda berhati-hati waktu banjir ni. Jangan main air, jangan main barang-barang elektrik yang tak sepatutnya. Dan juga pastikan juga kesihatan anda dalam keadaan baik dalam keadaan banjir ni. Pastikan anda juga dalam kebersihan diri dan insyaAllah kita doakan sama-sama supaya apa yang berlaku ni dapat orang kata berlalu dengan lebih baik, berlalu dengan baik tanpa ada nyawa yang terkorban dan sebagainya. So that's why, ingat, jaga keselamatan diri anda, jaga kesihatan anda, orang yang anda sayang. Betul? Okay, good. So, majikan yang lesu memang tak reti pasal safety. Yes, betul Morgan. So, majikan ni kita kena sekolahkan dia. That's why jangan berhenti untuk sekolahkan mereka. Betul? So, that's why. Tapi yang paling penting juga orang yang nak menyekolahkan ni kena excellent. Orang yang nak menyekolahkan ni kena power. Orang yang menyekolah ni kena dalam keadaan bersedia untuk ada kekuatan mental, fizikal dan emosi. Betul? Yelah, kita nak membantu majikan yang negatif. Kita nak bantu majikan yang maybe
uh, keras kepala, tak faham. So, ia memerlukan ilmu, tenaga dan juga skill yang berbeza. Okay? So, that's why start pada malam esok, kita akan belajar bagaimana kita akan kupas buku saya ni, The 5 Pillar. Siapa yang belum dapat lagi, tolong dapatkan buku ni. InsyaAllah kita akan share dan kita akan kongsi dan kita akan bedah buku ni, apa yang saya maksudkan dalam 5 Pillar ni dan apa yang anda perlu ada sebagai seorang safety practitioner. Apa yang anda perlu bersedia, okay, untuk orang kata menghadapi kita punya profession setiap hari ni. So that's why sesi akan datang, kita akan bedah buku The 5 Pillar of Excellence Safety Practitioner dan saya akan share dengan anda page by page dan juga apa yang saya maksudkan dalam buku tersebut supaya anda faham dan seterusnya anda boleh strategikan dan gunakan dengan baik. Ingat, memang tugas kita amat mencabar. Memang tugas kita, orang kata, kadang-kadang umpama di ujung tanduk pun, betul? Kita kena jaga around dengan legal dengan majikan. Kita kena jaga around antara tanggungjawab sosial dengan majikan. Kita juga kena jaga around antara maybe bekerja dan juga majikan. So that's why kita kena faham bagaimana kita boleh menghadapi keadaan itu dengan lebih baik. Dan insyaAllah saya akan kongsikan dengan sebanyak mungkin. Saya akan kongsikan teknik-teknik, skill-skill terkini, terbaru supaya anda semua boleh bersedia untuk menghadapi 2021 yang lebih mencabar. Betul? Ada yang orang kata, Encik Fakrul ni nak MCO ni macam mana? Encik Fakrul ni nak. So, kita kena faham tuan-tuan, apa yang akan berlaku, we have to manage it day to day, time by time. Ada perkara yang kita boleh rancang, ada perkara yang kita tak boleh rancang dan kita kena mengikut apa keadaan yang sewajarnya. Dan lepas itu kita rancang yang sebaiknya. Betul? Kerana apa? Apa keputusan MCO atau tidak, we are not in the position to make decision. Tapi yang paling pentingnya adalah kita sentiasa bersedia untuk menjaga keselamatan diri kita, orang yang kita sayang, pekerja kita, majikan kita dan juga tempat kerja kita. Okay? So that is the most important part. Okay? So insyaAllah, malam besok kita akan belajar dan saya akan start share apa yang ada dalam buku The 5 Pillar supaya anda start faham kenapa benda ni penting dan bagaimana The 5 Pillar ni boleh bawa anda ke level yang seterusnya dan ia boleh membantu safety officer untuk menghadapi tahun 2021 dengan lebih baik. Okay? So insyaAllah kita akan belajar dan kita akan kupas buku The 5 Pillar of Excellence Safety Practitioner dan how to bring safety to the next level. Okay? So, jumpa saya malam besok insyaAllah dan saya doakan anda semua sihat dan selamat dan rakan-rakan kita di Pahang, di Johor, di Terengganu, di Kelantan yang orang kata menghadapi banjir, banyak bersabar, okay, dan berfikiran positif insyaAllah. Apa dugaan yang kita ada sementara, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita bangun daripada keadaan yang mencabar ni. Itu yang penting dan kita bersama-sama doa dan berusaha sebaik mungkin supaya apa yang kita hadapi akan lebih baik daripada yang seterusnya insyaAllah. Okay? So stay safe, stay healthy and stay excellent. Okay? Jumpa anda malam besok. Okay? Kita kupas buku The 5 Pillar of Excellent Safety Practitioner. Okay? Kita jumpa. Bye.